Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Muhammad Isa Al-Islam bin Pengiran Haji Muhammad Yunus, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pembangunan Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 19 hari bulan Syakban 1441 bersamaan 13 hari bulan April 2020. Kementerian Kesihatan telah menukar dasar bagi mereka yang telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah untuk menjalani pengasingan diri selama tempoh 14 hari lagi di rumah masing-masing dan akan menjalani ujian makmal bagi virus SARS-CoV-2 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Butiran mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan keseluruhan jumlah kes di negara ini kekal seramai 236 orang. Situasi terkini jangkitan COVID-19 dikongsikan semasa sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini, iaitu pada hari ini Ahad 18 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 12 hari bulan April 2020 Masehi. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, sebanyak 2 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 106 orang. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 29 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, sejumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,334 orang dan hanya 66 orang sahaja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu juga, setakat hari ini seramai 1,142 orang telah pun menamatkan tempoh pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan setelah pulang ke negara ini selepas melakukan perjalanan antarabangsa. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 247 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 9,884 ujian. Walau bagaimanapun, salah seorang dari kes yang telah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah telah dimasukkan kembali ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi penyiasatan lanjut kerana mengalami simptom dan didapati positif semula. Dengan itu, Kementerian Kesihatan sekarang menukar dasar bagi mereka yang telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari lagi di rumah masing-masing dan akan menjalani ujian makmal bagi virus SARS-CoV-2 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ini adalah sebagai susulan rawatan yang diberikan kepada mereka yang telah berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan berkenaan. Mana-mana kes yang didapati positif semula akan dimasukkan kembali ke Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi penyiasatan dan rawatan lanjut.
Sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam, didapati banyak berita palsu dan mengelirukan telah tular di media-media sosial. Di samping tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini, berita-berita sedemikian hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan orang ramai sehingga menyebabkan orang ramai cemas dan panik. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh didakwa di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 ataupun Public Order Act Cap 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Orang ramai adalah juga dinasihati untuk tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media lain seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak berasas. Dalam sidang media itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan bahawa video yang tular di laman sosial berkaitan dengan kembara Borneo Miri Limbang adalah tidak benar sama sekali. Berikutan dengan tularnya video yang ditayangkan melalui YouTube berkaitan dengan kembara Borneo Miri Limbang 440, yang mana salah seorang penunggang menyatakan bahawa tidak ada sekatan bagi memasuki sempadan negara Brunei Darussalam. Perkara ini adalah tidak benar sama sekali. Perkara ini penting diperjelaskan dalam mana negara kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19, di mana pihak kerajaan telah melaksanakan sekatan perjalanan atau travel restriction terhadap kemasukan warga negara asing bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Untuk itu, sekatan perjalanan bagi mana-mana warga negara asing telah berkuat kuasa bermula pada hari Selasa 24 hari bulan Mac 2020, di mana setiap warga negara asing yang hendak masuk ke negara ini, termasuklah mereka yang transit, hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran daripada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui info@immigration.gov.bn. Tanpa kebenaran yang berkenaan, tidak akan ada warga negara asing dibenarkan masuk ataupun transit. Dalam masa yang sama, hasil penyiasatan yang telah dilakukan ke atas footage video tersebut mendapati pengembaraan merentas sempadan pos kawalan berkenaan dilakukan pada hari Isnin 16 Mac 2020, iaitu sebelum berkuat kuasanya sekatan-sekatan perjalanan atau travel restrictions yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam pada itu, pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan di negara ini bagi mengambil tindakan-tindakan yang berpatutan ke atas pihak-pihak atau individu-individu tertentu berkaitan penularan ini. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang berkenaan di negara ini bagi mengambil tindakan-tindakan yang berpatutan ke atas pihak-pihak atau individu-individu tertentu berkaitan penularan video yang menyatakan tidak ada sekatan bagi memasuki sempadan negara.
Salah seorang dari kes yang telah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah telah dimasukkan kembali ke Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi penyiasatan lanjut kerana mengalami simptom dan dapati positif semula. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa diajukan soalan mengenainya menjelaskan mereka yang telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah untuk menjalani pengasingan diri selama tempoh 14 hari lagi di rumah masing-masing dan akan menjalani ujian makmal bagi virus SARS-CoV-2 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Buat masa ni, our SOP is before Tani melepaskan orang tu balik ke rumah, okay, Tani akan buat test 2 kali. Mesti 2 kali negatif. Sekurang-kurangnya 24 jam jaraknya. Kadang-kadang yang lebih baik lebih sedikit lah. Jadi macam pesakit tadi tu memang ia negatif 2 kali, so dibenarkan pulang. Walaupun Tani negeri China dan Ketani saya tu ada membuat tambahan isolasi lagi. Brunei pada masa ini 7 hari, yang mana mulai hari ini Tani ubah ke 14 hari dengan pendapatan ataupun mengenai dengan pesakit yang baru saya sebutkan tadi. Jadi kenapa ia berlaku, we still don't know how. Okay. Reports ada dibuat di China, negeri China dan di Korea masalah ini dan Jepun juga. Jadi apa yang Tani mau tahu saja, whether virus ini is sisa-sisanya atau reactivation. Like I said, it's a lot of things to learn. So from the scientific committee, we're learning from each other, and hopefully in the near future, especially tadi menunggu dari negeri China dan Korea, yang mana durang lebih banyak pengalaman ni, will share more information lah in future. 16 langkah interim telah diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan pekerja tempatan di sektor swasta dalam menangani cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam perniagaan semasa penularan wabak COVID-19 yang berlaku di negara ini. Ikuti laporannya bersama pewarta kami Aimaduddin Mawang. Antara langkah-langkah interim tersebut ialah penangguhan pembayaran atau deferment ke atas caruman TAP 5% dan SCP 3.5% bagi pekerja-pekerja tempatan yang berpendapatan RM1,500 sebulan dan ke bawah di semua sektor di dalam kategori PMKS. Kerajaan akan membayari caruman SCP kepada golongan yang bekerja sendiri, memberikan 15% diskaun untuk bil-bil air dan elektrik ke atas sektor sasaran termasuk sektor pelancongan, hospitality, restoran dan kafe, pengangkutan penumpang udara dan air, bantuan untuk PMKS menyertai platform e-dagang bagi bisnes matching yang lebih berkesan dan melaratkan program perantisan iReady ke peringkat diploma level 5 HND atau Advanced Diploma dan Technical and Vocational Education Training TVET. Langkah-langkah bermanfaat ini bertujuan bagi membantu aliran tunai atau cash flow perniagaan PMKS di samping memastikan kedaya tahanan operasi perniagaan, memastikan jaminan pekerjaan atau job security kepada anak-anak tempatan di samping mendukung sektor swasta yang terkesan disebabkan oleh wabak COVID-19. Ternyata usaha dan inisiatif kerajaan ke bawah duli yang maha mulia untuk membantu meringankan beban para pengusaha di negara ini amat disambut baik oleh para pengusaha PMKS. Kami berterima kasih ke atas bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti Survivorship Fund kerana ia akan membantu para pengusaha yang bekerja sendiri seperti kami. Dan kami berterima kasih dengan Darussalam Enterprise kerana membantu meringankan beban para pengusaha yang berada di Container Park ini. Di kesempatan ini, saya sebagai wakil kepada para SME ingin menjunjung kasih di atas pemedulian dan keprihatinan kerajaan ke bawah duli terhadap rakyat dan penduduk di negara kita ini. Syukur Alhamdulillah. Ketika negara sedang berusaha membendung penularan wabak COVID-19 yang turut menjejaskan aktiviti-aktiviti perekonomian seperti perniagaan di negara ini, inisiatif dan bantuan yang disediakan oleh kerajaan ke bawah duli yang maha mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi adalah bagi memastikan para pengusaha agar terus beroperasi dalam sama-sama berganding bahu meningkatkan ekonomi negara. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Dengan penularan wabak COVID-19 yang berlaku ketika ini, kaedah teknologi dan digital telah digunakan bagi meneruskan perkara yang lazim dilakukan, antaranya menghadiri persidangan. Baru-baru ini, beberapa pegawai dan kaki tangan bahagian berita dan hal ehwal semasa Radio Television Brunei telah mengikuti persidangan dalam talian COVID Response Session Media Connecting to Each Other yang dihoskan oleh Institut Asia Pasifik bagi Pembangunan Penyiaran AIPD. Butirannya bersama Liana Suhaimi. Has also joined us. COVID Response Session Media Connecting to Each Other telah mengumpulkan para pengamal media dari seluruh Asia Pasifik termasuk negara Brunei Darussalam. Penceramah dari berbagai negara dan badan antarabangsa dijemput bagi mengongsikan pengalaman dan persediaan mengenai cara menangani cabaran COVID-19. Antaranya penilaian terhadap pandemik secara global, nasihat kesihatan awam, persediaan, keselamatan serta peranan wartawan. Greetings from AIPD. As the director of this institute, we are very happy to say that we've had a very successful COVID-19 response session with journalists from over 24 countries in about 2.5 hours via social media. We were able to talk to experts from WHO, UNESCO, and country experts, health experts, to share and discuss the situation and assessment of COVID-19. One of the main objectives of this online seminar was to analyze the current situation of regional broadcasters, that if there are any solid, effective and efficient guidelines related to the working of journalists, and as well as how to cope with the fake news revolving around social media regarding this specific situation. Melalui sesi tersebut, ia dapat membantu para pengamal media dalam menyebarkan maklumat mengenai situasi pandemik ini dalam konteks yang tepat kepada masyarakat. Bersama Kita Boleh. Langkah-langkah kewaspadaan dan pengawalan masih diteruskan, terutama sekali ketika pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada ketika ini. Dengan mempraktikkan amalan kesihatan yang baik pada setiap masa, penjarakan sosial atau social distancing, dan melakkan diri untuk berada di tempat orang ramai dapat membantu dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Dalam tinjauan RTB ke Kompleks Tamu Kianggih dan Pasar Pelbagai Barangan Kadung, beberapa langkah pencegahan serta pengawalan wabak COVID-19 yang telah pun dilaksanakan sebelum ini dipatuhi oleh orang ramai ketika berkunjung ke tempat-tempat berkenaan. Pertama, kami membuat pita penyerahan sosial yang di kawasan Kompleks Tamu Kianggih ni. Cuma tu juga di kawasan Pasar Gadong pun ada kami membuat, di Pasar Pelbagai Barangan di Gadong pun ada juga. Boleh dikatakan di kawasan-kawasan yang di bawah kawasan Jabatan Mandat yang melibatkan orang ramai. Kami ada menyediakan penyerahan sosial, dan kedua, kami juga ada menampal notis penyerahan sosial di sekitar Kompleks Tamu Kianggih ni, termasuk sama juga di bangunan Pasar Gadong, di bangunan pelbagai barangan. Langkah ketiga, kami menyarankan para peniaga dan orang ramai untuk sentiasa memakai mask bagi yang kurang sihat, untuk kebaikan bersamalah. Coba tu, Datuk, secara rutin hari-harian tugas-tugas kami juga ada memberi teguran-teguran lisan dan berhemah kepada pengunjung untuk sentiasa menjarakkan diri ketika berurusan di sini. Di samping itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Bandaran, Bandar Sri Begawan, sentiasa memantau pergerakan orang ramai agar mematuhi penjarakan sosial ketika berjual beli di tempat-tempat tersebut. Alhamdulillah juga tindakan drastik atau langkah terbaru yang kami ambil seperti hari ini, kami menggunakan hela atau pembesar suara untuk
untuk terus mengingatkan orang ramai dan telah pun dilaksanakan di Kompleks Taman Kenggeh. Di Pasar Gadong pun sama jua serentak kami gunakan. Di bagian temu bunga sama bangunan pelbagai barangan di Pasar Gadong. Dengan menggunakan pembesar suara ini, abis orang akan tersentak dan terus menjarakkan diri masing-masing, Mbak. Orang ramai terus dinasihatkan agar dapat memberikan kerjasama dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan agar usaha yang dilaksanakan berbaloi dan berharap situasi yang melanda di negara kita ini pada masa ini akan beransur pulih. Impak pandemik COVID-19 ternyata banyak merubah pergerakan dan aktiviti seharian. Justru kehadiran pandemik tersebut jugalah menjadikan penjagaan kesihatan dan amalan cara hidup sihat di kalangan orang ramai di rumah, di tempat kerja dan di tempat-tempat awam terus dipertingkatkan agar tahap kebersihan diri sentiasa baik dalam memerangi segala bentuk penularan virus. Meskipun beberapa fasiliti sukan di negara ini ditutup sementara demi membendung penularan wabak COVID-19, orang ramai yang ingin beriadah dan bersukan masih dapat menggunakan trek dalam kompleks sukan dan taman-taman rekreasi. Selain kebersihan persekitaran, persediaan mental dan fizikal juga memainkan peranan penting dalam menghadapi apa juga cabaran. Oleh yang demikian, amat penting bagi masyarakat di negara ini untuk menjaga diri dan kesihatan mental kerana ia sama penting dengan penjagaan fizikal. Dalam kebimbangan menghadapi penularan jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan terus mengingatkan orang ramai untuk melakukan kegiatan fizikal dan mengaktifkan diri sekurang-kurangnya 30 minit sehari bagi orang dewasa dan 60 minit sehari bagi kanak-kanak. Ini adalah untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan dan seterusnya bagi mencegah daripada penyakit-penyakit yang tidak berjangkit yang boleh dikawal dengan membuat kegiatan fizikal. Aktiviti fizikal bolehlah dibuat di dalam rumah, di sekitar halaman rumah atau di taman-taman rekreasi secara persendirian dan bukannya secara berkumpulan. Dalam membuat kegiatan aktiviti fizikal dan bersukan seperti di stadium atau di tempat rekreasi, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan menghindarkan daripada berkumpul sama ada sebelum, semasa dan selepas membuat aktiviti fizikal dan bersukan. Setiap individu perlu mengambil tanggungjawab bersama dalam menghadapi situasi COVID-19 termasuk menjaga kesihatan diri di samping mematuhi langkah-langkah mencegah penularan virus tersebut. Tidak salah untuk melakukan aktiviti riadah seperti berjoging atau hiking, tetapi apa yang patut kita buat dan wajib kita patuhi ialah social distancing. Walaupun negara dilanda wabak COVID masa ini, tidak jadi masalah kalau kita ni beriadah untuk menjaga kesihatan, misalnya seperti jogging atau hiking. Paling penting, kami utamakan penjarakan sosial, tidak berkumpul ketika beriadah. Teranah di rumah semasa COVID-19 ini bukan alasan untuk berpeluk tubuh tanpa melakukan sebarang perkara atau kegiatan yang berfaedah. Sebilangan masyarakat memanfaatkan masa yang terluang untuk terus aktif dengan aktiviti rutin mereka melalui kaedah dalam talian atau online seperti yang dilakukan oleh sebuah kumpulan muzik tempatan Siluet. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Kumpulan muzik Siluet bukanlah nama asing dalam industri hiburan tanah air. Ditubuhkan pada tahun 2011, Siluet telah mencipta nama dalam persada muzik tanah air dan luar negara. Sebagai anggota masyarakat yang patuh kepada arahan kerajaan untuk teranah di rumah semasa wabak COVID-19 ini, ahli-ahli kumpulan Siluet meneruskan aktiviti rutin mereka dengan mengadakan latihan secara online. Muzik adalah satu bahasa universal yang boleh menghubung orang regardless of background, anything that in general. It's a difficult time masanya. Kita ni mesti ada rasa tanggungjawab juga terhadap keluarga tani. Tapi bukan sahaja keluarga tani, through all of the community juga lah. Kami menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, iaitu dengan muzik koordinator, dengan penyanyi dan juga dengan pemuzik.
Dari sanalah kami set up satu masa yang sesuai, dan apabila semua orang setuju untuk membuat perjumpaan secara video call, kami akan menggunakan Zoom, aplikasi Zoom untuk berjumpa dengan yang lain. Itu membuat perjumpaan dengan video call. Dengan kegigihan dan semangat yang tinggi untuk memajukan industri muzik tanah air, Silhouette telah bergabung tenaga dengan beberapa agensi muzik luar negara dalam proses membangunkan aplikasi muzik mobile bagi penerbit dan penyanyi. Harapan saya supaya ahli pemuzik tanah air meneruskan apa sajalah bidang yang diorang lakukan. Teruskanlah saja latihan, walaupun masa ini keadaan tidak mengizinkan untuk berjumpa atau berkumpul ramai-ramai itu. Tapi tadi ada lagi platform lain lah yang online yang dapat tadi gunakan untuk meneruskan latihan tadi. Kesungguhan para penggiat seni tempatan ini boleh menjadi contoh kepada golongan muda di luar sana. Berbagai aktiviti boleh dilakukan semasa Auda teranah di rumah. Azizi Ahmad untuk berita RTV. Dan sama-sama tadi cuba untuk melaksanakan dan membantu kerajaan. Just stay at home lah saja.